Tanggapan atau stigma bahawa negara ini tidak memerlukan kerjasama dari negara lain dalam bidang sains dan teknologi atas alasan adanya perbezaan tertentu perlu diubah. Ini kerana menurut ikon Ratu Kutub Negara Dr. Sharifah Mazlina Said Abdul Kadir, banyak manfaat boleh diperoleh jika konteks kerjasama dengan negara lain terjalin kukuh. Mengambil contoh konteks kerjasama dengan Rusia, Dr. Sharifah Mazlina berkata pengalaman beliau sendiri dengan negara bekas komunis itu banyak membantu dalam melaksanakan misi ke Kutub Utara. Sekaligus muncul wanita Asia pertama menjelajah Antartika secara solo. Pengasas Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO All Women Empowerment to Accelerate AWETA ini menarik perhatian banyak input berguna diberikan Rusia semasa misi berkenaan digerakkan sebelum ini. Begitu juga, bukan sedikit bantuan digerakkan pihak Rusia kepada beliau dan pasukan dalam menjayakan misi bermatlamat memberikan perkongsian semula ilmu kepada khalayak lebih ramai di Malaysia. Saya rasa kita sepatutnya berfikiran terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana negara. Bagi saya dalam konteks kerjasama dengan Rusia, saya memang ada banyak pengalaman bersama dengan mereka. Pada tahun 2000, awal 2001, saya sendiri ada membuat conference, ada menyertai satu World Congress di St. Petersburg dan sempat pergi ke Moskow juga. Dan sangat bagus silaturahim, sangat bagus input yang mereka beri tentang psikologi dan tentang antara dua negara, pertukaran pengalaman dan sebagainya. So kita sebenarnya bahasa mereka juga sebenarnya pada saya agak mudah untuk kita belajar. Kita kena buang stigma negara luar ni lain daripada kita dan sebagainya. Kita kena berfikiran terbuka. Jadi hubungan dua hala ni kalau kita boleh buat kerjasama, mereka sangat terbuka untuk berkongsi ilmu, pengalaman, geografi, mereka sangat terbuka sebenarnya. So kita cuma perlu mendekatkan diri dan menjalinkan kerjasama ni. Beliau turut berharap hasil ilmu dan bantuan yang diberikan pihak Rusia berikutan kerjasama erat terjalin sejak sekian lama antara dua negara dimanfaat sebaik mungkin khususnya dalam menangani isu penting seperti pemanasan global. Ini satu pengiktirafan di mana mereka memilih saya sebagai tokoh untuk diketengahkan bagi meraihkan Hari Geografi Dunia. Dan mereka meraihkan Hari Geografi ini sekarang secara live dari Malaysia di Russia, dan kita teleconferencing pula dengan saintis mereka yang berada di Vostok Center, juga di Research Center Antartika. So saya rasa ini satu yang sangat hebat, dan saya rasa satu yang susah kita nak sebut dan satu yang merugikan kalau kita tak appreciate apa yang berlaku sekarang ini. Jadi apa yang Russia boleh buat, mereka ada research center di sana. Selain daripada Amerika, selain daripada Italy, selain daripada negara lain, Russia juga ada. So, kita yang tak ada research center di kutub ini, kenapa tidak kita bekerjasama? Macam tadi, setelah saya buat perkongsian pengalaman saya dalam pengembaraan saya di Kutub Utara, Kutub Selatan dan Greenland, mereka menambah nilaikan pengalaman saya, apa yang saya nampak tentang kesan pemanasan global, fakta-fakta geografi yang saya ada, contoh pressure ridges, blue ice, open water dan sebagainya. Mereka menambah nilaikan pula dengan elemen-elemen tentang kesan pemanasan global. Beliau ditemui di Majlis Meraihkan Ahli Geografi Anjuran Russian House di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Hari Ahli Geografi Dunia disambut pada 18 Ogos setiap tahun di Rusia sebagai memperingati penubuhan Persatuan Ahli Geografi Rusia pada tahun 1845. Ini kali kedua Russian House menganjurkan Hari Ahli Geografi Dunia dengan tahun ini. Ia dianggap istimewa kerana meraihkan 55 tahun hubungan Malaysia-Rusia. Di majlis berkenaan, Dr. Sharifah Mazlina berkongsi pengalaman menjayakan misi ke Antartika sebelum ini serta yang terbaru pada awal tahun 2022 dan hasil dapatan dalam penjelajahan berkenaan.